Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru, rakan-rakan serta hadirin yang dihormati. Selamat datang ke forum pada hari ini yang bertajuk media sosial, siapa sebenarnya mengawal hidup kita. Kalau kita tengok pada masa kini, media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook dan WhatsApp telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Ada yang menggunakannya untuk belajar, berkomunikasi, berniaga, malah untuk berhibur. Namun persoalannya, adakah kita yang mengawal media sosial atau sebenarnya media sosial yang sedang mengawal kehidupan kita? Bagi membincangkan isu ini, bersama saya ada dua ahli panel yang akan berkongsi pendapat mereka. Okey, baik. Kita tengok kebaikan media sosial. Okey, baiklah. Saya mulakan dengan panel yang pertama. Okey, pada pendapat anda, apakah kebaikan media sosial dalam kehidupan kita? Sebelum itu, terima kasih moderator. Sebelum itu, nama saya Nur Viviana binti Zoeb. Jadi, pada pendapat saya, media sosial memang banyak membawa manfaat jika digunakan dengan betul. Yang pertama, media sosial memudahkan komunikasi. Dari antara manusia tanpa batasan jarak dan masa. Melalui aplikasi WhatsApp, Telegram atau Facebook, seseorang boleh berhubung dengan keluarga, rakan, guru dan rakan sekerja dengan cepat. Sebagai contoh juga, kalau rakan-rakan kita yang telah berjauhan, mungkin lepas sekolah dah tak jumpa lagi, melalui aplikasi seperti WhatsApp ataupun Telegram boleh menyatukan kembali silaturahim tersebut. Contoh juga macam belajar yang berjauhan dari keluarga boleh membuat panggilan video dengan ibu bapanya setiap hari. Ini dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan walaupun berjauhan. Kemudian yang kedua, media sosial membantu dalam pembelajaran. Pelajar boleh mencari nota ataupun menonton video pendidikan, kuis interaktif, perbincangan akademik melalui pelbagai platform dan berkongsi maklumat dengan mudah. Sebagai contoh, seorang murid yang tidak faham mungkin sesuatu subjek yang dia tak faham, jadi dia boleh mencari ataupun menonton video dari YouTube ataupun TikTok. Lebih mudah sekarang TikTok sebab dia pendek kan. Jadi dari situ dia boleh belajar jika dia tak faham. Mungkin ada sesetengah pelajar ni dia malu untuk bertanya di dalam kelas. Bila dia balik rumah dia boleh mengulang kaji melalui YouTube ataupun TikTok. Yang seterusnya ketiga, media sosial juga membuka peluang ekonomi. Ramai usahawan menggunakan media sosial sebagai platform pemasaran kerana kosnya lebih rendah dan mampu mencapai lebih ramai pelanggan. Sebab senang sekarang TikTok Shop kan, dia hanya menggunakan kamera saja, letak je dekat kamera, terus dia boleh jual, macam-macam dia boleh jual sekarang. Sebagai contoh, peniaga kek boleh memuat naik gambar produk di Instagram atau TikTok untuk menarik pelanggan. Dari situ jualan boleh meningkat tanpa perlu membuka kedai. Yang keempat, media sosial membantu seseorang itu berhubung semula melalui rakan lama ataupun membina jaringan sosial yang baru. Seseorang seperti yang tadi sebagai contoh, seseorang boleh bertemu semula dengan rakan sekolah lama melalui media sosial dan kembali berhubung selepas bertahun-tahun berpisah. Seterusnya, menyebarkan maklumat dengan pantas. Dalam maklumat boleh disampaikan kepada masyarakat dalam masa yang singkat melalui media sosial seperti berita semasa, maklumat cuaca ataupun pengumuman sekolah ataupun informasi penting, semuanya boleh dikongsi dengan cepat. Selepas itu ada kebaikan, ada
juga kelemahan ataupun keburukannya. Antara keburukan media sosial adalah yang paling utama lah, paling penting, paling sering kita lakukan adalah ketagihan. Yang ni selalulah terjadi ya, ketagihan, ketagihan. Ramai pengguna menghabiskan masa berjam-jam melihat telefon tanpa lupa sehingga lupa tanggungjawab. Dan itu yang bahayanya tentang media sosial ni. Mungkin kita katalah sebagai contoh, mungkin nak tengok sekejap je, 10 minit contohnya. Tapi tanpa sedar tengok scroll, dah lebih daripada 3 jam. Akhirnya kerja tertangguh, waktu tidur pun tertangguh. Itu yang malam lah. Kita sering tengok telefon di waktu malam. Itu yang bahayanya, terganggu masa tidur. Lepas tu memberi kesan kepada kesihatan mental. Ini berlaku bila memberi tekanan emosi. Sebab dalam media sosial ni kita banyak tengok dekat TikTok orang yang post gambar yang macam kehidupan mereka yang serba mewah. Jadi membuatkan orang lain tu rasa kurang keyakinan diri. Kadang-kadang membuat mereka macam suka membandingkan kehidupan diri mereka dengan orang lain. Menyebabkan mereka rasa rendah diri. Rasanya cemburulah. Lebih macam itulah, rasa macam kurang tekanan dan kebimbangan. Sebagai contoh, kalau ada yang membuat naik gambar percutian mewah ataupun pencapaian yang bagus, kehidupan yang sempurna, jadi rasa mereka macam dia rasa kurang keyakinan, rasa rendah diri. Yang itu yang paling seringlah kita tengok dekat Instagram, TikTok. Okey, yang seterusnya ialah yang paling ditakutilah, penyebaran berita palsu dan risiko penipuan dan jenayah cyber. Ini yang paling membimbanganlah. Kadang-kadang kita mestilah banyak berlaku kalau di orang pedalaman lah, itu yang penipuan dalam talian ataupun lebih mudah kita faham scammer. Itu yang kita paling bahaya lah. Yang seterusnya yang terakhir sekali bagi saya ialah mengurangkan komunikasi secara bersemuka. Yang ini terlalu bergantung kepada media sosial, menyebabkan hubungan sosial di dunia sebenar menjadi semakin lemah. Macam contoh bila kita bersama keluarga ataupun makan ke ataupun bersama ada jamuan, jadi ada yang lebih fokus melihat telefon berbanding berbual dengan ahli keluarga. Jadi lama-kelamaan hubungan itu menjadi kurang mesra. Itu yang jika tidak terkawal, media sosial ini boleh memberi kesan buruk terhadap seseorang. Itu adalah tentang penjelasan saya tentang kebaikan dan kelemahan media sosial, keburukan media sosial. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan. Memang kita lebih maklum dan terjelas bila kita melihat dari sudut kebaikan dan keburukan. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel yang kedua di sebelah kanan saya yang akan menceritakan bagaimana cara untuk kita mengawal ketagihan media sosial ini. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Seniman bin Hambali. Sering dipanggil oleh Pak Haji. Jadi itu gelaran kita. Tuan-tuan dan puan yang Allah masih kepada fungsi jenis kita dan panel saya, yang mana saya akan berkongsi tentang macam mana cara kita mengawal ketagihan media sosial. Sebenarnya yang dah disampaikan oleh ahli panel yang kamal tadi, bahawa
yang kita lihat sekarang ni, media sosial ni ada baik dan ada buruknya lah. Tapi insyaAllah apa yang kita nak kongsi di sini adalah bahawa perlu ada langkah-langkah yang terbaik macam mana untuk kita mencegah supaya tidak ketagih ataupun dileka dengan media sosial ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT, antara tebas sedikit boleh kita kongsikan antaranya langkah yang boleh kita ambil dalam menangani gejala sosial ini. Pertamanya, tetapkan had masa. Had masa untuk penggunaan media sosial pada setiap masa hari dan ketika. Masa itu sangat penting. Contohnya lah, kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah ni, kita kalau nak kawal nak pasal tu mungkin susah. Paling kurang pun kita kena ada satu had masa yang tertentu yang boleh menjamin mereka ni tidak leka dengan media sosial. Kita memang tidak dapat elakkan bahawa anak-anak ni dengan media sosial ni tak dapat lari, tak dapat jauh. Mungkin dalam di depan mata kita dia boleh orang bersembunyi, boleh tidak menggunakan media sosial, tapi di belakang kita bila kita tak ada, maka di situlah kadang-kadang anak-anak kita ni memberi peluang untuk menggunakan media sosial. Sebab itulah sebagai orang tua, masa kita nak bagi, boleh main tapi bagi masa sekian-sekian, sejam kah, 2 jam kah, itu segi masa. Ataupun kita bagi waktu dia, mungkin boleh menggunakan media sosial antara lepas asar ataupun lepas maghrib sekejap. Jadi lepas pukul 9 tutup di tidur. Jadi itu hak masa yang perlu kita jaga dan kita amalkan setiap hari. Jadi bila hak masa ni kita tak boleh kompromi lah, terutama anak-anak yang masih baru-baru ni, yang muda-muda ni. Kita kena bagi khas. Jadi cukup masa kita tidak stop. Tapi sekarang ni dengan media sosial, dengan kecanggihan, sebenarnya mak bapak boleh kontrol sebenarnya gadget anak-anak kita dengan kawalan dari jauh. Contoh dari segi masa kita limit dalam internet ni kan, ada jam sekian ni automatik bar ataupun tertutup. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang cara langkah yang kedua adalah kita kurangkan notifikasi ataupun app supaya app ataupun apa kata orang, aplikasi yang ada di handphone tadi tidak mengganggu ataupun dikatakan supaya tidak sentiasa terganggu urusan-urusan yang sembunyi. Kurangkan apa kata orang, app-app yang tidak ada mendatangkan faedah kebaikan kepada anak-anak terutama yang masih belajar. Kalau yang ada game tu, kadang-kadang kita lihat game macam-macam, semua ada. Jadi kita boleh hadkan satu game ke 2 game. Ada game pun ada yang membentuk pendidikan, ada yang membentuk membuang masa. Kalau pendidikan yang membentuk pendidikan yang boleh merasa pindah mereka untuk pelajaran ke, tentang mengaji ke, tentang mengira ke, yang itu dibolehkan supaya mereka ini dapat mengembangkan idea mereka belajar sambil bermain. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kena isi masa lapang itu dengan aktiviti yang lebih memuat seperti membaca, bersukan ataupun bergaul dengan sesama keluarga mereka, dengan akan sebaya mereka. Jadi jangan mereka ni asyik tertumpu dengan gadget, dengan media sosial mereka. Biasakan mereka ni bergaul dengan orang luar. Sebab kadang-kadang bila mereka terpengaruh dengan media sosial, mereka akan duduk seorang-seorang, ketawa seorang-seorang, nangis seorang-seorang, dan macam-macam, semua seorang-seorang. Sebab mereka ni asyik dengan gadget mereka. Tapi biar kita memudayakan anak-anak ini dengan sentiasa orang bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan ibu bapa. Waktu makan, makan sama-sama. Waktu bercakap bersama-sama. Jangan kita kadang-kadang lihat sekarang ini
budak-budak ni bila makan solat dan bilik. Itu yang kita nak cuba elak-elakkan supaya kadang kalau dah jadi kebiasaan ni susah kita untuk menghadap mereka. Jadi akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, saranan kita bersama adalah gunakanlah media sosial yang ada ini untuk perkara yang boleh memberi manfaat, bukan sekadar hiburan semata-mata. Sebab media sosial ni kalau diguna dengan cara yang betul, insya-Allah ianya akan mendatangkan kebaikan. Tapi bila salah digunakan, maka mudaratlah kembali kepada anak itu sendiri dan tidak dapat pada ibu. Inilah sedikit bahawa langkah-langkah yang mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Saya balik kepada muslim. Okay, sebagai kesimpulannya, media sosial bukanlah musuh kita, namun cara untuk kita menggunakan akan menentukan sama ada dia menjadi alat yang membantu atau menjadi sesuatu yang mengawal hidup kita. Oleh itu, marilah kita menjadi pengguna yang bijak, berdisiplin dan bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada hari ini sebanyak sebuah yang lebih, dia akan lebih memberi kita sebagai garis panduan kepada kita untuk kita dapat memanfaatkan sama-sama manfaat media sosial itu sendiri. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.